Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 21 Jun bersama saya Aziza Arifin dan berikut tajuk utama malam ini. Isteri bekas CEO Cradle Fund bebas tuduhan membunuh. Juga pengeluaran maksimum ayam, stabilkan bekalan dan harga. Mahkamah Tinggi Shah Alam hari ini melepas dan membebaskan Samirah Muzaffar dan dua remaja lelaki atas pertuduhan membunuh Ketua Pegawai Eksekutif CEO Cradle Fund Nazrin Hassan 4 tahun lepas. Hakim Datuk A.B. Karim A.B. Rahman membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pendakwaan gagal menimbulkan kes prima facie di akhir kes pendakwaan terhadap ketiga-tiga tertuduh. Datuk A.B. Karim berkata mahkamah mendapati bahawa keadaan tidak menunjukkan pelakuan tertuduh dan dua kanak-kanak itu yang kini berumur 19 dan 16 tahun mendatangkan kecederaan sehingga menyebabkan kematian mangsa. Pada 7 April lalu, mahkamah telah selesai mendengar hujahan daripada kedua-dua belah pihak di akhir kes pendakwaan. Sepanjang perbicaraan, seramai 57 saksi pendakwaan dipanggil pada prosiding bicara peringkat pendakwaan. Sebelum ini, Samirah serta dua kanak-kanak lelaki yang ketika itu berusia 15 dan 11 tahun dan seorang warga Indonesia yang masih bebas, Eka Wahyu Lestari, didakwa membunuh Nazrin, 45 tahun, di sebuah rumah di Mutiara Damansara antara 11.30 malam 13 Jun 2018 dan 4 pagi 14 Jun 2018. Perbicaraan kes Samirah yang didakwa membunuh suaminya itu bermula pada 6 September 2019. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Asnawi Abu Hanifah, Tengku Intan Suraya Tengku Ismail dan Nur Sabrina Zubairi, manakala pasukan pembelaan terdiri daripada Peguam Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah, Rahmat Hazlan, L.S. Leonard, S. Suresh, Savrina Kaur dan Zahria Elina Reza. Kanak-kanak lelaki 4 tahun yang dilapor kritikal selepas badannya dikesan mengandungi dadah menunjukkan perkembangan positif hari ini. Ibu kanak-kanak terbabit yang enggan dikenali berkata walaupun anaknya masih belum sedarkan diri, namun mangsa memberikan reaksi sebaik namanya dipanggil. Anak tu nampak dia tu gerak lah. Okey dah nampak lain lah ada skala. Kalau ke mari dia ke dia tak khabar ke apa. Dan ni tengok saat ni okeylah tak ada ke apa lah. Tapi masih lagi tak buka mata dia. Tak buka lagi tu. Roya pun memang ada lagi lah. Maksudnya anak dah sedar dah. Sedar dah. Sementara itu, menurut Pemangku Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun, pihaknya tidak menolak kemungkinan mangsa ditinggalkan oleh suspek dalam kereta jenis Proton Saga selepas mendapatkan bekalan dadah. Hari ini kita telah pun membuat obskas di kawasan Seri Mahlika itu dan kita telah setakat ini kita menangkap 9 orang. Speedy Kolkara 9 orang kita tangkap pelbagai kesalahan dan kita juga telah merampas kereta yang digunakan oleh yang dikatakan pakciknya sebenarnya bukan bapa saudara, bapa sepupu. Jadi kita merampas kenderaan tersebut untuk buat pemeriksaan rapi dan hantar pada pihak forensik untuk melihat. Mungkin kanak-kanak ini dadah itu ada dalam kereta tu. Kita percaya, jadi kita akan buat siasatan. Berdasarkan maklumat awal yang diperoleh, suspek yang berusia 30 tahun sudah beberapa kali membawa keluar mangsa namun tidak dapat dipastikan ke mana lokasinya. Serentak dengan kejadian itu juga, polis telah membuat serbuan berasingan menerusi ops tapis khas ke beberapa lokasi panas dadah sekitar Kampung Seri Bintang, Kuala Krai dan menahan 9 individu berusia 19 hingga 40 tahun. Terdahulu, Datuk Muhammad Zaki bersama rombongan Perkap Kontingen Kelantan melawat kanak-kanak malang itu di Unit Rawatan Rapi Pediatrik PICU Hospital Raja Perempuan Zainab II HRPZ 2 Kota Baru.
Penternak tempatan kini beroperasi secara maksimum bagi meningkatkan pengeluaran sekaligus memenuhi kapasiti penghasilan ayam antara 1.8 hingga 2 juta ekor sehari. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata bekalan itu perlu distabilkan sebelum harga diapungkan bermula 1 Julai ini sekaligus dapat memenuhi permintaan ekspor. Datuk Seri Ronald dalam masa sama turut menjangkakan harga ayam akan melebihi RM8.90 selepas ia diapungkan susulan penarikan subsidi RM1.40 yang diberikan kepada penternak. Harga ayam tentu sekali jika diapungkan lebih tinggi daripada RM8.90. Dia akan ditentukan oleh pasaran bermula daripada 1 bulan Julai ini. Yang pastinya akan lebih tinggi daripada RM8.90. Sama ada ianya RM10, RM11 atau melebihi RM11 akan ditentukan dengan harga pasaran. Tambah beliau, kerajaan juga akan segera menyalurkan bantuan subsidi kepada rakyat daripada kumpulan B40 bagi meringankan beban mereka menjelang bulan depan. Di samping menyegerakan bayaran subsidi berjumlah 200 juta kepada penternak ayam. Mengulas lanjut, beliau berkata pihaknya akan memantau rantaian bekalan ayam bagi memastikan tidak berlaku elemen manipulasi pada harga ayam sehingga membebankan pengguna selepas harganya diapungkan. Beliau turut memberi jaminan bekalan ayam kembali stabil sebelum memutuskan larangan ekspor ditarik balik. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan pertemuan dengan syarikat penternakan dan pengeluaran Bismi Empire Sdn Bhd di kilang memproses ayam di Simpang 4 Kangkung, Alor Star hari ini. Seorang bekas banduan mengaku tidak bersalah atas 3 pertuduhan memecah masuk rumah dan 1 pertuduhan pengambilan dadah di Mahkamah Majistret Marang. Terdahulu, tertuduh Muhammad Fahmi Osman, 29 tahun, didakwa mengikut Seksyen 457 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan boleh didenda jika sabit kesalahan. Ketiga-tiga pertuduhan pecah rumah itu melibatkan 3 buah rumah di sekitar Hulu Terengganu dan tertuduh didakwa mengambil barang kemas serta wang tunai berjumlah RM5,020 antara 9 Mei hingga 2 Jun lalu. Tertuduh juga menghadapi satu lagi pertuduhan memasukkan dadah di badan mengikut Seksyen 15-1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Magistrate Engku Nurul Ain kemudian membenarkan Muhammad Fahmi dibebaskan dengan wang jaminan keseluruhan RM11,800 bagi kesemua 4 pertuduhan. Beliau juga menetapkan 25 Julai depan sebagai tarikh jatuh hukum bagi 3 pertuduhan memecah masuk rumah di Mahkamah Majistret Kuala Berang, Hulu Terengganu. Pendakwaan dikendalikan Pegawai Pendakwa Asisten Superintendent Othman Ibrahim manakala tertuduh diwakili 2 peguam Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan iaitu Nur Aziah Bunawan dan Siti Mastura Amirah Muhammad Idris. Tindakan individu yang menjual serta mempromosikan produk di hadapan Kaabah disifatkan tidak sesuai dalam masa sama mengganggu jemaah lain untuk beribadah di Tanah Suci. Memberi reaksi berhubung isu itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad berkata setiap jemaah yang menjejakkan kaki di Tanah Suci seharusnya memberi tumpuan sepenuhnya kepada ibadah dan tidak mencampurkannya dengan urusan dunia. Sebab itulah saya selalu pesan sangat kepada diri saya dan juga orang lain. Waktu kita nak melakukan ibadat ni, utamanya kena ada ilmu. Kita sayang, kita nak pergi ni dah nak dapat turn payah. Belanja pula mahal, tiba-tiba kita mengabaikan benda itu. Please lah, lebih kurang 40 hari saja, 45 hari saja kita berhenti sekejap untuk kita tumpukan ke arah itu. Dan kita balik nanti, insyaAllah Allah Ta'ala berikan rezeki lebih pada itu lagi. Tambah beliau lagi, kawasan di Tanah Suci terutama di kawasan Kaabah adalah tempat mustajab untuk berdoa dan bukan tempat untuk melariskan produk jualan masing-masing. Baru-baru ini tular satu video di aplikasi TikTok yang menunjukkan seorang pendakwah bebas mempromosikan produk pil suplemen minda di Masjidil Haram Mekah. Rata-rata warganet mengecam tindakan itu dan menyifatkannya sebagai satu tindakan yang menunggang agama. Beliau berkata demikian kepada media selepas Majlis Penyampaian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC tahun 2021 agensi di bawah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal
Ehwal Agama di Putrajaya pagi tadi. Seramai 148 kaki tangan menerima anugerah terbabit dan menerima sijil APC serta wang tunai RM1,000 yang dikreditkan ke akaun masing-masing. Mereka terdiri daripada kaki tangan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Jabatan Wakaf Zakat dan Haji serta Jabatan Pendakwaan Syariah Wilayah Persekutuan. Pasukan Task Force Kesesakan Jalan Raya Kuala Lumpur menetapkan langkah jangka pendek, sederhana dan panjang bagi mengatasi masalah kesesakan lalu lintas di ibu negara ketika waktu puncak pagi dan petang. Antara langkah jangka sederhana yang diambil termasuklah melarang penjaja berniaga di bahu jalan ketika waktu puncak selain melarang kenderaan parkir di bahu jalan. Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Jalaluddin Alias berkata pihaknya juga akan membatalkan petak-petak penjaja dan petak parkir secara berperingkat. Penguatkuasaan kepada sistem parkir di kawasan-kawasan jalan utama, di kawasan hotspot berlakunya kesesakan akan dihentikan serta-merta. Penjaja juga akan diminta supaya mengosongkan kawasan-kawasan yang mereka menjalankan perniagaan kerana kawasan-kawasan hotspot atau kawasan laluan utama juga yang menjadi tumpuan penjaja adalah antara penyebab dan penyumbang kepada kesesakan ini. Sementara itu, kenderaan berat melebihi 7.5 tan dilarang daripada memasuki ibu negara pada waktu puncak berkuat kuasa serta-merta bermula hari ini. Kawalan penguatkuasaan akan dibuat secara bersama oleh DBKL dan Polis Diraja Malaysia dengan menumpukan di 72 lokasi bawah Polis Bahagian Trafik dan 13 lokasi di bawah DBKL. Jelasnya, kompaun mandatory akan dilaksanakan bagi individu yang melanggar larangan berkenaan. Jumlah penggunaan kenderaan di ibu kota bertambah dengan mendadak sehingga 45% selepas kerajaan melonggarkan pergerakan pada Ogos tahun lalu. Beliau berkata demikian ketika ditemui dalam sidang media Task Force Kesesakan Lalu Lintas di Ibu Negara pagi tadi. Malaysia terima permit operasi hospital di Arab Saudi. Alhamdulillah bertemu kembali. Kejayaan dan pengiktirafan untuk Malaysia. Malaysia menjadi negara pertama mendapat permit untuk operasi hospital bagi musim haji 1443 Hijrah. Pengiktirafan ini membuktikan kepercayaan Kerajaan Arab Saudi kepada tabung haji dan Malaysia. Fitri Musa dan juru kamera Kamarul Zaman Mansur melaporkan dari Mekah. Ketua Rombongan Haji Datuk Seri Said Saleh Said Abdul Rahman berkata, berbanding negara lain, kecekapan Malaysia sentiasa diperakui Kementerian Kesihatan Arab Saudi. Pengiktirafan ini juga katanya menunjukkan komitmen dan susun atur kerja yang baik daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM serta petugas perubatan tabung haji. Mereka juga sedia maklum bahawa petugas lembaga tabung haji akan mematuhi peraturan dan syarat yang ditetapkan. Tim perubatan kita membuat kerja dengan begitu tersusun dan komited sehinggalah dapat memenuhi semua syarat-syarat, memenuhi segala peraturan-peraturan termasuklah dari segi bangunan, perkhidmatan dalam bangunan, peralatan, sistem-sistem pembuangan sisa-sisa, dari segi jumlah, orang kata jumlah kaki tangan perubatan yang ada. Semua itu di antara syarat-syarat yang dikenakan oleh pihak Kementerian Kesihatan Arab Saudi, ambulansnya dan sebagainya. Sementara itu, Datuk Seri Said Saleh mendedahkan Mekah kemungkinan besar dilanda gelombang haba beberapa hari lagi. Fenomena ini akan menyebabkan suhu meningkat sehingga 50 darjah Celsius atau lebih. Katanya cuaca terlampau panas dan kering mungkin memudahkan jemaah haji dijangkiti penyakit. Justeru beliau menasihatkan jemaah agar menjaga kesihatan menjelang hari wukuf. Dalam keadaan suasana yang panas ini, kita harus menjaga diri kita dan supaya tidak terdedah dengan suasana cuaca yang terlalu panas ini,
dan juga sentiasa meminum air yang secukupnya supaya mengelakkan diri daripada pelbagai penyakit termasuklah penyakit ataupun heat stroke ataupun stroke haba ini. Kita juga memohon semua jemaah haji Malaysia untuk sentiasa menjaga kesihatan dan menutup muka mereka dengan pelitup muka yang pelitup muka perubatan atau medical face mask supaya mereka dapat menjaga kesihatan mereka. Laporan Fitri Musa dan jurukamera Kamaruzaman Mansur dari Mekah Al-Mukarramah untuk TV Al-Hijrah. Yayasan Johor Corporation, Yayasan J-Corp, komited melahirkan modal insan yang berkualiti dan berdaya saing menerusi program latihan industri dan kemahiran. Program yang diperkenalkan pada tahun 2020 ini menyaksikan Yayasan J-Corp bertindak sebagai sistem integrator yang menghubungkan antara keperluan industri dengan pusat latihan termasuk institusi kemahiran serta pelajar sekolah menengah yang mengikuti program vokasional menengah atas PVMA. Pengerusi Jawatankuasa Perhubungan Industri dan Institusi Kemahiran Yayasan J-Corp, Bukhari Abdul Rahman berkata, program itu fokus dalam memberi pendedahan secara praktikal kepada peserta program sebagai persediaan ke alam pekerjaan sebenar. Ini ada satu permulaan yang baik dan kita akan terus kembangkan program ini dan jadikan program ini sebagai satu program yang dapat melahirkan lebih ramai pelajar-pelajar berkemahiran untuk menyediakan juga membantu kerajaan dalam menyediakan sumber manusia yang berkemahiran selaras dengan revolusi 4.0. Sepanjang program itu, peserta terlibat akan menjalani tempoh latihan selama 3 hingga 6 bulan. Beliau berkata demikian pada majlis penyampaian sijil penghargaan dan surat penempatan pelajar latihan industri Yayasan J-Corp 2022 di KPJ International College, Johor. Sejak 2020, seramai 95 pelajar telah menyertai program terbabit dengan 19 peserta telah berjaya memperoleh pekerjaan dalam pelbagai sektor. Manakala 76 yang lain melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Sepanjang saya bekerja di Pizza Hut, Pek Raja, apa yang saya belajar di waktu sekolah semua ada kena-mengena lah daripada waktu melayan customer, waktu membuat penyediaan makanan dan prep bahan-bahan lain. Dekat tempat saya kerja adalah Laki Sentral. Diorang saya bahagian technician. Saya banyak buat perkara elektrik. Seperti saya buat wiring baru, buat tukar lampu baru. Untuk tahun ini, seramai 89 pelajar sedang mengikuti program latihan industri dalam bidang perhotelan dan hospitality, penyelenggaraan pendingin hawa, electrical, penyediaan dan pembuatan makanan, penjagaan tanaman dan mekanikal. Antara syarikat J-Corp dan kumpulan yang terlibat adalah Hospital Pakar KPJ Johor, rangkaian restoran Pizza Hut dan KFC, Kulim Malaysia Berhad, Damansara Asset Sdn Berhad dan TLP Terminal Sdn Berhad, serta syarikat luar seperti The Westin Desaru Coast Resort, Renaissance Johor Bahru Hotel, FNA Autocare dan Hong Lee Steel Engineering Sendirian Berhad. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC menyasarkan pendapatan sebanyak 11.1 bilion ringgit menerusi kemasukan 4.5 juta pelancong asing tahun ini. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata jumlah itu dijangka meningkat memandangkan tren kemasukan pengembara yang tinggi susulan pembukaan semula sempadan negara. Mungkin pada bulan September kita akan review balik because we are very optimistic that pelancong yang akan datang boleh bertambah lagi. Kita melihat daripada petanda-petanda lah pada hari ini, and then especially kalau dibukakan lagi macam China buka, we can see now macam India pun dah mula nak masuk dan Indonesia dah buka juga. Dan those other countries yang berdekatan dengan kita sudah mula masuk. Pelancong antarabangsa yang mencatat kemasukan tertinggi antaranya India, Filipina, Thailand dan Arab Saudi.
Beliau berkata demikian pada sidang media pelancaran Rangka Kerja Pemulihan Pelancongan atau TRF 2.0 di Ibu Negara hari ini. Menerusi TRF 2.0, fokus akan diberikan kepada usaha meningkatkan pendapatan negara, menggalakkan kerjasama pintar antarabangsa dan nasional, memperkasa masyarakat setempat, mengukuhkan daya tahan serta memastikan kemampanan industri pelancongan negara. Dalam pada itu, 5 strategi pelancongan digariskan bagi memulihkan industri pelancongan negara, antaranya menyokong pemulihan perniagaan pelancongan dan kebudayaan, memulihkan keyakinan pelancong dan perjalanan antarabangsa dan intra-rantau, mencipta semula produk atau perkhidmatan pelancongan dan kebudayaan, menyelaras pelancongan dengan kemampanan dan keterangkuman serta memperkukuh pemulihan dengan ketahanan jangka panjang dan kesediaan menghadapi krisis. Setakat Mei 2022, bantuan sebanyak RM23.8 juta telah disalurkan oleh MOTEC kepada lebih 15 pengusaha pelancongan, manakala RM4.73 juta nilai voucher telah ditebus bagi pembelian produk kraft, seni visual dan buku bagi membantu penggiat industri kebudayaan. Berdasarkan statistik Jabatan Perangkaan Malaysia, hasil sektor perkhidmatan pada suku pertama tahun ini mengukuh kepada 10.4% dengan nilai RM473 bilion. Ia didorong oleh peningkatan subsektor perdagangan borong dan runcit, makanan dan minuman, penginapan serta kesenian, hiburan dan rekreasi. Pameran Penerbangan Selangor 2022 SAS 2022 menyasarkan potensi nilai transaksi sebanyak RM700 juta melalui acara yang bakal berlangsung selama 3 hari bermula 8 September hingga 10 September ini. Exco Industri dan Perdagangan Selangor, Datuk Teng Cham Kim berkata, edisi kali kedua ini dijangka menarik 8,000 pengunjung dengan penyertaan lebih 70 ruang pameran syarikat dari dalam dan luar negara. SAS 2022 juga bakal mempamerkan 30 kapal terbang dan helikopter termasuk jet peribadi mewah di Skypark Regional Aviation Centre RAC Subang. We have shown to the people the technologies. Okay, players were for the first time, the industry players in business aviation and general aviation will have a platform to network, a platform to do business. Secondly, we let the public understand what is business aviation and what can be related to them, including the general aviations, to show people what is drone. Drone is not only what we buy from Shopee, DJI drones. Drones can be used in industry. Drone can be used in agriculture. And how does it look like? So these are the things I think education for the people. Antara negara yang menyertai pameran ini ialah Itali, New Zealand dan Turki, manakala syarikat yang telah mengesahkan penyertaan termasuklah Sapura Aero, Destiny Aviatechnik dan Sirim and International Aero Training Academy. Pendaftaran untuk penyertaan dalam pameran berprestij ini boleh dibuat menerusi laman sesawang www.selangoraviationshow.com. Edisi pertama SAS 2021 yang diadakan pada 25 hingga 27 November tahun lalu telah menarik pelaburan sehingga 100 juta dengan 12 memorandum persefahaman MOU telah dimeterai. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melancarkan SAS 2022 bertempat di Petaling Jaya siang tadi. Banjir di Bangladesh dijangka lebih buruk. Alhamdulillah, bertemu kembali. Kita ke perkembangan luar negara. 132 nyawa penduduk di 3 perkampungan luar bandar Bankas, Bamako terkorban dalam serangan ganas pada malam 18 dan 19 Jun lalu. Menurut pihak berkuasa Mali, penduduk di kampung Diala Sagu, Dianweli, Degu Sagu dan sekitar bandar Bankas menjadi sasaran serangan kejam itu. Dalang kejadian berjaya dikenal pasti sebagai sebahagian daripada anggota kumpulan Katiba Macina Amadu Kufa. Kerajaan mengutuk sekeras-kerasnya serangan ini dan berjanji akan melakukan segala yang perlu untuk mengesan pelaku dan mengheret mereka ke muka pengadilan. Mali terus berdepan krisis keselamatan, politik dan ekonomi sejak 2012.
Dengan kejadian pemberontakan, serangan jihad dan keganasan antara komuniti telah mengorbankan beribu-ribu rakyatnya serta mengakibatkan ratusan ribu yang lain hilang tempat tinggal. 4 juta penduduk dilaporkan terjejas akibat banjir di timur laut Bangladesh. Situasi dijangka menjadi lebih buruk ekoran ramalan hujan lebat dalam tempoh 24 jam akan datang. Terdapat 25 kematian dilaporkan pada hujung minggu lalu. Masalah telekomunikasi telah menyukarkan kerajaan untuk membuat penilaian menyeluruh berhubung kerosakan yang berlaku, terutamanya di daerah Siliet dan Sunamganj yang terjejas teruk. Beliau berkata 90% kawasan di Sunamganj ditenggelami air dan hampir seluruh daerah itu terputus hubungan. Dalam perkembangan sama, seramai 6 juta orang hilang tempat tinggal akibat banjir di Bangladesh kali ini. Sementara itu, ratusan ribu penduduk China terpaksa dipindahkan susulan hujan paling lebat dalam beberapa dekad yang mencetuskan banjir dan tanah runtuh di selatan China, sekaligus mengancam operasi pembuatan pengkapalan dan logistik ketika rantaian bekalan sudah tertekan akibat kawalan ketat China terhadap COVID-19. Purata taburan hujan di wilayah Guangdong, Fujian dan Guangxi antara awal Mei dan pertengahan Jun mencapai 621 mm atau 24 inci, tertinggi sejak 1961. Di wilayah Guangxi, air berlumpur dilihat membanjiri kawasan bandar dan penyelamat dilihat memindahkan penduduk kampung dengan perahu getah menurut imej media rasmi negara. Pihak berkuasa Guangdong berkata lebih 200,000 penduduk dipindahkan dan nilai kerosakan setakat ini dianggarkan 1.7 bilion yuan atau 254 juta dolar Amerika. Mereka yang dipindahkan adalah antara hampir 480,000 orang yang terjejas akibat hujan dan banjir. Shaoguan mengeluarkan amaran banjir merah yang paling serius pada pagi Selasa selepas beberapa daerah luar bandar dan bandar utama Foshan meningkatkan amaran banjir sejak beberapa hari kebelakangan ini. Selain itu, Guangxi turut dilanda banjir paling teruk sejak 2005. 28 sungai di Guangxi sudah melebihi paras amaran dan hujan masih berterusan pada Selasa. Sekian berita Al-Hijrah. Ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok serta layari alhijrahnews.com untuk pelbagai berita pilihan dan eksklusif. Saya Aziz Arifin. Assalamualaikum dan selamat malam.